InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, dengan kasih sayang dia pilih kita untuk bersama-sama dalam program ini pada hari ini. Dan kita bukan saja nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ingin melahirkan rasa sayang, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meningkatkan perasaan merasai memerlukan Allah, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perasaan yang paling penting kepada seorang hamba. Seorang hamba setelah dia menyerah diri dia kepada Allah, setelah dia mentauhidkan Allah, maka hendaklah dia merasakan dia amat memerlukan Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala amat menyayangi mereka yang mempunyai perasaan rendah diri begitu kepada dia. Sebab itulah antara kita kata gambaran Islam. Islam ni menyerah, merendahkan diri kepada Allah. Mari sama-sama kita memulakan dengan kita mentajdidkan syahadah kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Laji KW dia minta doakan isteri dia untuk melahirkan anak yang pertama. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah permudahkan kelahiran itu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan barakah pada anak yang bakal dilahirkan, keselamatan kepada kedua-duanya, ibu dan anak, dan seterusnya diberikan pula barakah kepada seluruh keluarga, insya-Allah. Amin. Alhamdulillah. Jadi kita ingin sama-sama membina satu perasaan kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, kan, macam mana yang ada dalam suratul Fatihah, kita nak rasa bahawa sesungguhnya kita ingin sentiasa dalam keadaan merendah diri kita, merendahkan diri kita, merasakan bahawa diri kita ini hina, lemah, serba kekurangan, serba memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang pertama. Maka kita pun memuji Allah. Kita pun memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita puji Allah. Puji Allah. Segala puji bagi Allah. Kita rendahkan diri kita. Sambil kita sembahyang tu kita rasa kita nak puji Allah, nak agungkan Allah. Sambil kita buat bekerja dalam rangka nak memuji Allah, mengagungkan Allah. Jadi kita sentiasa dalam keadaan merasakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang berhak untuk diagungkan. Maknanya kita rendah dirilah, merasa memerlukan dia dan sebagainya. Jadi yang pertama. Yang kedua, kita nak rasa sayang
Allah sayang kita. Ar-Rahmanir Rahim. Allah sayang kita, kita sayang dia. Kita nak rasa Allah sayang kita. Dan kita nak rasa positif. Segala yang apa Allah bagi itu positif. Kalau Allah bagi susah, kesusahan tu adalah jalan nak dekat Allah. Kesusahan, jalan dekat Allah. Kalau Allah bagi kesenangan, kesenangan jalan dekat Allah. Susah, kita sabar. Sabar tu kita rasa sifat Allah Jalal, sifat Allah yang Maha Agung memberikan kesusahan pada kita, maka kita sabar. Kalau Allah bagi kenikmatan, kita rasa sifat Jamal, Allah Maha Indah, Allah memberikan kebaikan pada kita, kita syukur. Kita dekat Allah juga. Kalau Allah bagi kita taat, kita tawaduk lagi, makin dekat dengan Allah, makin rendah diri pada Allah. Kemudian kalau kita diberikan oleh Allah terjerumus ke dalam kelemahan maksiat, maka Allah nak suruh kita bertaubat, maka kita dekat dengan Allah lagi dengan merendahkan diri, menyesal, bertaubat. Jadi segala suasana kita sentiasa dalam keadaan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada hari ini saya nak sambung apa yang telah kita bincangkan semalam, iaitu berkenaan dengan Ismul A'zam. Ismul A'zam yang kita bincangkan semalam, bahawa salah satu syarat untuk kita mengenal Allah, mestilah kita melahirkan perasaan sayang pada Allah. Nak sayang pada Allah ni menuju kepada kekuatan, menuju kepada kita kata apa dia dipanggil pengabdian kepada Allah. Kemudian selepas itu, tak cukup sekadar itu, kita pun nak kena baik sangka dengan Allah. Nak kena baik sangka dengan Allah, kita jangan buruk sangka. Apa pun Allah bagi mesti best, mesti baik, sebab Allah ni maha baik. Allah maha baik, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus As-Salam. Jadi Allah ni maha agung. Jadi apa pun Allah bagi, kita nak rasa baik untuk aku, baik untuk aku. Inilah yang terbaik untuk aku. Kalau Allah bagi sesuatu yang kita rasa payah, kita nak kena rasa sabar, kan, gitu. Jadi semua yang Allah bagi itu baik. Ini nak kena rasa macam itu. Okay, jadi barulah kita sedang mendekati Allah. Barulah kita sedang berhubungan dengan betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tinggi sangat ke? Pindahkan sikit. Okey. Insya-Allah. Baik. Hari ini kita akan sambung. Saya nak mulakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan kalimah-kalimah Ismul Azam. Kalimah-kalimah Ismul Azam. Kita mulakan dengan apa yang disebut oleh Imam Ar-Razi rahimahullah dalam kitabnya Asmaul Husna. Dia menyebut bahawa antara Ismul Azam yang besar, iaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Hari ni kita tengok Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau sempat habis, tak sempat besok sambung. Maka daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan dia, dan bersama pada masa itu dalam ada seorang laki-laki yang sedang bersolat. Summa da'allah. Kemudian laki-laki itu pun berdoa. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqad da'a Allah azza wa jalla bi ismil azim allazi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Al-hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Al-Hakim, Imam Hakim. Jadi apa makna hadis ini? Nabi gambarkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa dirinya, dia kata dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk, kemudian melihat seorang yang sedang solat, seorang laki-laki sedang bersembahyang. Lalu laki-laki itu pun berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta mannan al-mannan al-badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Maka dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahawa hanya engkau lah yang berhak untuk dipuji. Tidak ada Tuhan selain engkau yang memberikan anugerah, yang menciptakan langit dan bumi. Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan,
wahai Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri, ya hayyu ya qayyum. Maka Rasulullah pun bersabda, faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad da'a Allah an azza wa jal bismihil azim. Jadi kata Nabi, orang ini berdoa pada Allah dengan nama Allah yang agung. Kan, allazi iza du'a bih. Dan siapa-siapa orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan nama yang agung ini, kan, ajabah wa iza su'ila bihi a'ta. Bila dia berdoa, maka dia akan dikabulkan. Allah akan kabulkan. Jika dia meminta, maka Allah akan memberi. Jadi nak sebut kat sini, bagaimana Nabi menggambarkan kepada kita sahabat dia, sahabat Rasul SAW, sedang berdoa dan dia menggunakan nama-nama yang agung, nama Allah Ismil Azam. Dalam riwayat yang lain, Nabi menggambarkan sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wallazi nafsi biyadihi, dan zat yang jiwaku berada dalam tangannya. Laqad da'allahu bismil azim. Laqad da'allaha bismihil azim allazi idza du'a bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Ni hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i. Hadis yang lain daripada Rasul SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berdoa dengan namanya, nama Allah yang agung, Ismil Azim, yang bila diseru dengannya, bila dia berdoa, maka Allah akan mengkabulkan, dan bila dia minta, maka Allah akan memberi. Jadi kita lihat di sini antara kalimah yang besar yang disebut sebagai Ismil Azim, di dalam hadis ini yang dihurai oleh Imam Ar-Razi, dan juga ada beberapa imam-imam yang lain lah. Ini Imam Ar-Razi dalam kitabnya Asmaul Husna. Dia kata apa? Dia kata kalimah yang digambarkan, yang disebutkan Ismil Azim itu ialah ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Maka kalimah ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Jadi saya dah sebut sebelum ni, bagaimana sesungguhnya kita kata Ismul Azam ini ataupun Ismul Azim ini adalah merupakan kalimah-kalimah yang agung. Kenapa kalimah ini agung, hebat, sempurna, mulia, tinggi, kerana dia menjelaskan, menghubungkan, mengikat dengan zat Allah yang maha agung. Jadi dia terus sebut nama Allah, nama Allah yang maha agung. Nama-nama dia Asmaul Husna. Dan pada hari ini kita nak tengok ya hayyu ya qayyum. Dan tapi sebelum kita pergi kepada makna-makna tadi, kita mesti memahami bahawa bila kita memahami akan Ismul Azam ini sebagai salah satu daripada senjata orang Islam. Senjata orang Islam ni doa. Doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa tu senjata umat Islam. Dan pelurunya, kata-kata peluru, senjata dan peluru lah sebenarnya. Senjata dan peluru kepada doa itu ialah Ismul Azam. Yang mana kata Rasul SAW, siapa yang berdoa dengan Ismul Azam ini, Allah akan kabulkan doa dia. Pasti kabulkan. Dan kemudian Allah akan terima. Jadi, kadang-kadang Allah bagi kabul tu dalam keadaan yang satu yang luar biasa, yang mencari adat, yang tak boleh kita kata biasa, bukan macam biasa, yang luar biasa. Ini senjata umat Islam. Hari ini kita nak bincang, insya-Allah setelah kita bincang 3 hari yang lepas berkenaan dengan kekuatan hidup bersama kekuatan Ismul Azam. Baik. Jadi yang kita nak melihat kalimah yang beruntung, yang besar ini ialah disebut ya hayyu ya qayyum. Ni nama Allah. Ya hayyu ya qayyum. Apa maksud ya hayyu? Ya hayyu ini maksudnya ialah wahai Tuhan yang maha hidup. Tuhan yang maha hidup. Wahai Tuhan yang maha hidup ni, Allah maha hidup, hayyu. Dia oleh kerana Allah SWT itu maha hidup, kewujudan itu wajibul wujud, maka kehidupan yang ada di sekitar ni semua bermula dengan kehidupan Allah yang maha hidup. Allah yang maha hidup. Jadi yang lain hidup ni semua relatif aja. Sebab Allah hidupkan. Kalau Allah tak hidupkan, matilah semua. Macam itu. Jadi di sinilah Allah gambarkan kepada kita, digambarkan oleh para ulama di sini, bahawa ya hayyu itu adalah nama Allah.
Nama Allah yang maha hidup. Allah maha hidup. Dan kemudian bila kita faham ya hayyu maha hidup ni, maknanya Allah sentiasa bersama kita. Ya hayyu kan, Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha hidup, ataupun ya wahai Tuhan yang maha hidup tadi kan, kita kata apa? Maknanya Allah bersama kita. Itu perasaan dia. Perasaan yang nak ada dalam hati kita ni, yang kita nak rasa ni, Allah bersama kita. Ya hayyu, Allah bersama kita. Kita nak rasa Allah bersama kita. Dan Allah yang menghidupkan kita. Kita nak rasa kita ada nyawa ni, ada umur ni, kan? Ada apa yang ada kat kita ni, apa yang ada kat kita ni, maknanya kita hidup ni, kan? Allah yang hidupkan kita. Kita nak rasa macam tu. Ya hayyu, ya hayyu, kita rasa Allah yang maha hidup. Ya hayyu, wahai yang maha hidup, kan? Maknanya kita nak rasa Allah bersama kita. Kemudian kita nak rasa Allah SWT yang memberikan kehidupan pada kita. Jadi apabila kita menyebut ya hayyu itu, seolah-olahnya perasaan hati kita tu nak rasa. Ini kita sebut tadi. Kita tak akan dapat rasa ni kalau kita dah mula mengenal Allah, baru kita rasa. Jadi apabila kita menyebut ya hayyu itu, kita memohon kepada Allah tadi, maka hati kita rasa ya Allah yang maha hidup. Ya Allah yang maha hidup, hidupkan aku dengan seluruh potensi dan kekuatan. Itu seolah-olah macam itu. Jadi hati kita rasa ya Allah yang maha hidup, hidupkanlah aku dengan kekuatan, hidupkanlah aku dengan kesabaran, keikhlasan, khusyuk, hidupkan aku bersama dengan kebaikan. Itu maknanya hati kita minta ya hayyu, ya hayyu, ya hayyu, hidupkanlah aku bersama dengan kebaikan. Ya Allah yang maha hidup, hidupkan aku dengan semua yang ada di sekitarku. Hidupkan aku, jangan jadikan aku mati dalam keadaan ditindas, dalam keadaan ataupun hidup dalam keadaan ditindas, hidup dalam keadaan dizalimi, hidup dalam keadaan penuh dengan kekufuran, kelalaian, kemalasan. Ya hayyu, ya hayyu. Jadi kita minta ya Allah, hidupkan aku bersama dengan kekuatan, bersama dengan kebaikan, bersama dengan kebenaran-Mu. Kita minta ya hayyu, ya Allah yang maha hidup, hidupkan aku dengan kekuatan-kekuatan yang terjamin kehidupanku. Kita minta ke Allah. Jadi bila sebut ya hayyu itu, hidupkanlah aku dengan potensi-potensi kekuatan yang ada. Ya hayyu. Jadi hati kita rendah diri. Hati kita rendah diri. Jangan kita baca ya hayyu dengan kita sombong. Aku ni seorang ilmuwan, aku ni seorang bangsawan, aku ni seorang negarawan, aku ni seorang semua, aku je tak. Kita fanakan diri kita. Fana ni maknanya kita seolah kita ni tak ada apa-apa. Ya hayyu, dialah, engkau lah yang maha hidup ya Allah, aku ni tak ada apa-apa. Macam tu kita rasa. Jadi kita pun minta dalam hati kita, aku ni lemah sebagainya. Ya hayyu, hidupkanlah aku dengan kekuatan. Ya hayyu, hidupkanlah aku dengan potensi-potensi kebaikan. Ya hayyu, hidupkanlah aku dengan ikhlas, dengan iman, dengan taqwa. Hidupkanlah aku dengan kekuatan-kekuatan yang kau redha. Jadi bila sebut ya hayyu tu, hati kita rasa kita nak minta ke Allah kehidupan, kekuatan. Kehidupan ni semua sekali lah. Apa yang sangkut pautkan kehidupan lah. Jadi kita sebut ya hayyu, kita rasa Allah maha hidup, Allah maha hebat, maha agung. Kemudian kita rasa Allah ni lah yang akan memberikan kita kebaikan kehidupan. Dia yang jadikan kita perasaan tu. Perasaan ya hayyu, lidah sebut, ya hayyu hati sebut, kan? Tapi perasaan kita macam mana? Rendah diri. Perasaan kita, rasa diri kita ni dalam keadaan tidak ada apa berbanding dengan Allah. Rendah diri. Ya hayyu. Macam seorang miskin, seorang yang miskin, yang fakir, yang tak ada apa-apa, 1 sen pun tak ada, nak makan pun tak ada, minum pun tak ada. Dia pergi jumpa dengan seorang yang ada duit, ada yang kaya. Ya qula ya maulana, contohnya kan, wahai tuan, tolonglah saya, dia kan. Jadi dia nak minta makan, dia tak ada makanan. Ini orang yang fakir. Kita ni hamba yang fakir, hamba yang memerlukan Allah, hamba yang memerlukan kehidupan. Di mana kehidupan tu ada macam-macam dalam ni, kekuatan.
Jadi bila minta tu perasaan kita rendah diri ke Allah, perasaan kita rasa diri kita rendah diri kita, kan. Sebenarnya kita tak ada nyawa melainkan Allah bagi nyawa. Kita tak ada umur melainkan Allah bagi umur. Ya Hayyu. Ya, sebab tu Ya Hayyu tu kita baca dengan perasaan rendah diri, perasaan memerlukan Allah, memerlukan pertolongan Allah, perasaan kita hajat kepada bantuan Allah, perasaan fakir. Perasaan fakir. Kemudian Ya Qayyum. Ya Qayyum. Apa maksud Ya Qayyum ni? Wahai Tuhan yang berdiri tegak. Kalau bahasa kita berdiri tegak bukan macam kita, tak boleh bayangkan kita berdiri dan berdiri tegak macam kita, bukannya. Kekuasaan Allah, kekuatan Allah, Allah SWT yang sentiasa tidak bergantung dengan siapa-siapa, kita yang bergantung pada dia. Wahai Allah yang berdiri tegak, Allah yang maha tegak, kan? Allah yang sentiasa berkuasa. Qayyum ni sentiasa berkuasa, sentiasa hebat, kan? Sentiasa dalam keadaan penuh dengan kekuatan, kitalah kelemahan, kan? Yang tidak bergoncang, tidak goyah, tidak ada kelemahan. Allah tak ada kelemahan. Ya Qayyum ni dia tidak ada kelemahan. Dia berdiri dengan sendiri, dia tak perlukan kita, kita perlukan dia. Ya Qayyum, Allah SWT dia maha berdiri dengan sendirinya, dia maha kuasa dengan sendirinya, dia maha hidup dengan sendiri, tidak ada perlukan kepada mana-mana makhluk, tak ada. Dia tak perlukan kita pun untuk nak puji dia. Dia memang dah mulia dah. Jadi kita tak boleh samakan dengan manusia dalam segala hal. Jadi dialah yang maha tegak, tidak bergoyang. Jadi Ya Qayyum, dialah yang maha mengawasi. Maha mengawasi. Dia jugalah yang maha mengurus. Dia mengurus semua ada. Yang ada depan kita, belakang kita, yang kita nampak, kita tak nampak. Dialah yang maha mengurus. Dialah yang maha memelihara. Ya Qayyum. Juga maksud dialah yang maha memelihara. Jadi kita dalam keadaan susah sebagainya, maka Allah pelihara kita. Dialah yang maha menguasai. Yang maha menguasai yang apa ada di atas langit dan bumi. Seluruh makhluk ini dialah yang mengawasi. Jadi Ya Qayyum ni, kan, bukan sekadar dia maknanya kita gambarkan dia berdiri dengan sendirinya sebagainya, tapi dia sebenarnya sentiasa dalam keadaan mengawasi kita ni, memelihara kita. Jadi Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha pelihara, wahai Tuhan yang maha mengurus, wahai Tuhan yang maha hebat, maka tolonglah kami, tolonglah aku, gitu. Maka Ya Allah yang maha tegak, berikanlah pengawasan. Itu perasaan kita pula. Perasaan kita boleh sebut Ya Qayyum, Ya Qayyum, hati kita rasa Ya Allah, peliharalah aku. Engkau yang maha tegak, peliharalah aku. Ya Allah, tundukkanlah kepada kami apa yang bergerak di bumi ni. Ada benda-benda ni, tundukkan kepada kami Ya Allah. Engkau lah yang maha menundukkan. Tundukkan yang ada di depan kami ni. Itu Ya Qayyum ni. Jadi maknanya bila kita sebut Ya Hayyu, Ya Qayyum itu, hati kita mempunyai satu perasaan rendah diri pada Allah, merasa memerlukan pertolongan Allah, merasa memerlukan kuasa Allah memelihara kita, mengawasi kita, maka kita minta pada dia, tolonglah aku Ya Allah. Kalau kita ada musuh, tolonglah aku Ya Allah berdepan dengan musuh ni. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Hati kita, Ya Allah, tolonglah aku nak lawan dengan musuh ni, nak berdepan dengan musuh ni. Tolonglah aku Ya Allah nak berdepan dengan masalah ni. Tolonglah aku Ya Allah nak berdepan dengan kesusahan ni. Kita kena minta ni. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Kita minta ke Allah dengan rendah diri. Ini baru dia akan jadi Ismul Azam. Kerana kita benar-benar menjadi hamba Allah. Kalau tidak kita sebut, kalau tanpa perasaan rendah diri ke Allah, tanpa kita rasa perlukan Allah, maka Allah pun tak pandang kita. Bukan Allah tak dengar kita berdoa, Allah dengar. Tapi doa dengan sombong, doa dengan takbur, bongkak, doa dengan nak tunjuk-tunjuk kat orang. Nak tunjuk-tunjuk kat orang, cerita kat orang. Kalau boleh semua orang nak cerita, masuk dalam FB. Apa yang ada dalam diri kita, kita cerita semua. Masuk dalam Instagram, masuk dalam sosial media. Sembunyikan sikit lah. Perkara-perkara yang dalam hidup kita ni,
Nombor satu, cerita kat Allah dulu. Jangan cerita kat orang lain. Kita ada masalah, cerita kat Allah dulu. Kita rasa keseorangan, kan? Cakap dengan Allah dulu. Jadi, Ya Hayyu Ya Qayyum ini, kan, bila kita sebut perkataan Ya Hayyu Ya Qayyum yang memang nama Allah yang agung, maka kita dengan sebut dengan perasaan rendah diri, kan? Janganlah, sebab tu orang kadang-kadang dia menyanyi Ya Hayyu Ya Qayyum, nyanyi kan. Saya pun tak pandai nyanyi. Yang jadi dengan lagu-lagu nada-nada yang ni kan, bila sebut dengan tu, hati kita boleh tunduk tak ke Allah. Kalau hati tunduk tak apa. Kalau hati kita tak ada rasa apa-apa, kan, maka seolah kita bermain-main dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ya Hayyu Ya Qayyum ini, apabila kita menyebutnya, maka rendahkanlah hati kita, diri kita, dan kemudian kita mintalah pertolongan pada Allah, sebab dialah yang maha hidup. Dialah yang maha berkuasa, maha memelihara, maha tegak, maha berdiri dengan sendirinya, tak perlu orang lain. Baik, jadi perkataan Ya Hayyu Ya Qayyum ini, kan, disebut di dalam Al-Quran, sekurang-kurangnya 3 tempat. Memang 3 tempat disebut. Yang pertama dalam suratul Baqarah, ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah perkenalkan diri. Allah. Lafzul jalalah. Allah. Kan? Tidak ada yang nyata, tidak ada yang hebat, tidak ada yang ada, tidak ada melainkan Allah. Allah. Kan? La ilaha illa hu. Dialah Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi Allah perkenalkan diri dia, Al-Hayyu Al-Qayyum. Ni nama Allah yang hebat. Ni ayat kursi. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, sampai habislah. Jadi kita lihat dalam ayat 255 suratul Baqarah, Allah sebut Al-Hayyu Al-Qayyum. Siapa Ya Hayyu dan Qayyum ini? Siapa dia? Dia Allah. Jadi kita jangan kaitkan Hayyu Qayyum dengan yang lain. Kalau kita kata kita hidup, kita ni bukan hidup, kita dihidupkan. Hidup Allah yang maha hidup. Kita ni dihidupkan, bukan kita hidup, kita dihidupkan oleh Allah setiap saat. Kita ingat nyawa kita ni bergantung pada jantung ke? Kita ingat nyawa kita ni bergantung kepada darah ke? Kita ingat nyawa kita ni bergantung pada otak ke? Kan? Tidak. Nyawa tak bergantung dengan otak, tidak bergantung dengan jantung, tidak bergantung dengan organ-organ. Nyawa bergantung pada Allah. Nyawa kita ni, kehidupan kita ni. Sebab tu kata hakikat dia, kita kata hidup Allah sahaja yang hidup. Allah saja Al-Hayyu, Allah saja yang hidup. Kita dihidupkan. Kita nak rasa kita bukan hidup. Bukan hidup, kita dihidupkan oleh Allah. Kalau Allah tak hidupkan kita sekarang, mati kita. Kan? Sama ada jantung kita berdenyut tak berdenyut, otak kita boleh berfungsi tak fungsi, Allah matikan kita, matilah kita. Dia tak kira kita sehat, kita sakit, tak kira. Jadi, adakah kamu hidup? Tidak. Saya dihidupkan. Saya diberi nyawa. Ni sekarang ni. Jadi, setiap saat kita hidup ni, setiap saat kita diberi nyawa oleh Allah. Nampak? Setiap saat kita diberi kehidupan oleh Allah. Setiap saat. Setiap detik. Ini perasaan kita. Sebab tu bila sebut Al-Hayyu Ya Hayyu, yang hidup. Yang maha hidup. Maknanya hidup ni Allah sahaja yang hidup. Yang lain dihidupkan. Macam mana kita makhluk, yang lain makhluk ni selain Allah tu dijadikan. Kita dijadikan. Kita dihidupkan. Kita hidup. Kan? Tak sama dengan hidup Allah. Hidup Allah, dia memang hidup yang hakiki, yang sebenar. Maha hidup. Kita dihidupkan. Jadi kita nak kena rasa perasaan tu. Perasaan kita dihidupkan. Al-Qayyum, maha berdiri dengan sendirinya. Maha tegak, maha hebat, maha memelihara. Semua tertegak kepada zat tadi, yang maha agung tadi, Allah. Maka kita jangan samakan dengan Allah. Kita boleh berdiri, boleh tegak, sebab kita didirikan, kita ditegakkan, kita diberikan potensi. Kita diberi. Jadi apa yang ada pada kita, kita nak rasa kita diberi oleh Allah. Kita nak rasa gitu. Jadi sebab tu kita tak ada apa. Apa yang ada pada kita, hidup kita pun Allah yang pegang nyawanya.
Setiap saat kita hidup, setiap saat Allah bagi nyawa kat kita. Maka ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, kita nak rasa kita dihidupkan, kita ni diberikan kekuatan, kita diberikan boleh berdiri, kita diberikan boleh mengurus hidup kita. Diberikan, dianugerah. Maka kita baca dengan rendah diri. Dengan rendah diri, kita baca dengan rasa. Inilah kekuatan. Kekuatan kita bukan bila kita rasa kuat. Kekuatan kita bukan bila kita rasa ada. Kekuatan kita bila Allah beri pada kita sesuatu yang menyebabkan kita kuat tadi. Yang bagi kita kuat tu Allah. Jadi jangan rasa kita hidup sebab kita hidup. Sebab jantung saya sihat, saya makan elok, saya jaga tak makan benda tak elok, saya bereksersis, saya buat ni muscle. Kita rasa kita. Tak, bukan. Kita nak rasa kita dihidupkan, kita disihatkan. Siapa yang menyihatkan hidup kita? Allah, ya Hayyu. Jadi sebut ya Hayyu tu, hati kita rasa rendah sangat diri pada Allah. Hati kita rasa perlu sangat pada Allah. Setiap saat kita memerlukan Allah. Sebagaimana setiap saat kita memerlukan oksigen. Kita memerlukan oksigen tak? Perlukan oksigen. Kan, bayangkan oksigen 3 minit, 4 minit, 5 minit tak ada dalam badan kita ni, habis. Rosak. Sel kita mati. Okey. Kita memerlukan nyawa lebih daripada memerlukan oksigen. Sebab nyawa ni, dia bukan bergantung dengan oksigen. Oksigen banyak pun boleh mati. Kan? Pernah tengok orang mati, oksigen banyak. Kan? Banyak. Orang tu mati, oksigen banyak, dia tak boleh bernafas dah. Jadi, nyawa bukan bergantung dengan oksigen, bukan bergantung dengan makanan, minuman, bukan bergantung dengan jantung, bukan bergantung dengan akal, bergantung pada Allah. Ya Hayyu. Ya Hayyu. Jadi bila bergantung pada Allah tu, maknanya kita sebut Ya Hayyu tu dengan rendah diri. Aku hidup ni sebab Allah izin aku hidup. Macam itu. Nak rasa. Setiap saat, setiap detik, kita rasa macam tu. Barulah kita ni boleh mengagungkan Allah. Ismul Azam. Barulah Ya Hayyu tu menjadi satu yang agung sangat. Maha agung. Kenapa? Ya Hayyu tu kita menyeru nama zat yang maha hidup, yang memberi kehidupan kepada yang lain, termasuk diri kita. Jadi bila kita baca tu Ya Hayyu Ya Qayyum, kan kita baca tu kan, baca dengan rendah diri, hati kita rasa kita diberikan kehidupan. Kalau orang tanya kita lepas ni kan, kamu hidup ke? Tak, saya ni dihidupkan. Kenapa dihidupkan pula? Kamu hidup. Memang saya dihidupkan. Kalau saya tak dihidupkan oleh Allah, tak bagi nyawa ni, sekarang ni saya mati dah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kan, bila sampai waktu ajal, tak lambat satu saat, tak cepat satu saat, mati jam tu juga, mati saat tu juga, detik tu juga mati bila dah sampai ajal. Dah sampai ajal, bukan sebab jantung kita kuat tak kuat. Ada orang sakit jantung, dia jaga jantung. Kenapa? Takut mati. Dia ingat jantung yang bagi dia hidup. Kita jaga kesihatan, takut mati. Kenapa? Kita ingat kesihatan tu yang bagi kita hidup. Tak, yang bagi hidup Allah. Sebab tu bila sebut Ya Hayyu, Ya Hayyu tu, kita nak kena rasa dalam hati kita, aku dihidupkan, aku tak ada apa. Maka kita minta pada Allah. Jadi minta pada Allah dengan rendah diri ni menjadikan Ismul Azam itu, menjadikan Ismul Azam itu bermakna dalam diri kita sebagai hamba, dan dalam pengabdian kita, dalam ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah. Baru dia bermakna lah bila kita rendah diri. Sebab tu kalimah syahadah ni, dia bukan disebut oleh lidah. Semata-mata lidah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lidah sebut. Jadi sebenarnya kalimah syahadah mesti disebut oleh hati, lidah, hati dan roh. Roh ni kita punya perasaan kita. Perasaan kita ni. Barulah dia jadi mentauhidkan Allah. Jadi ini yang kita nak kena rasa. Jadi dalam Al-Quran Allah menyebut Al-Hayyu Al-Qayyum itu, dialah yang dialah wal hayyul Al-Qayyum itu Allah sebut dalam suratul Baqarah ayat 255, ayatul kursi. Kemudian Allah juga sebut di dalam suratul Imran, ayat yang kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itulah, dia tu adalah merupakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi Al-Hayyu Al-Qayyum ni Allah spesifik sebut, dialah Al-Hayyu
Al-Qayyum. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah tadi. Dialah yang maha hidup, maha kekal, terus menerus menguruskan makhluknya. Begitu juga dalam surah Taha. Taha, bagaimana Allah gambarkan dalam surah Taha itu, Allah gambarkan wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan tunduklah semua wajah-wajah makhluk itu kepada Allah yang hidup kekal, yang maha hidup, yang maha mengurus segala makhluknya. Jadi dalam surah Baqarah ini dan juga dalam surah Taha dan juga suratul Imran ini menunjukkan kepada kita bagaimana ini disebut dalam hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya nama Allah teragung ada dalam 3 ayat. Jadi Nabi sebut apa? Nama Allah teragung, Ismul Azam, ada dalam 3 ayat. 3 ayat Quran itu, iaitu suratul Baqarah ayat 255, suratul Imran ayat 2, dan juga suratul Taha, surah Taha ayat 111. Jadi Nabi sebut ada 3 tempat nama Allah yang agung, Ismul Azam, yang agung. Maka cubalah kamu teliti, pasti kamu akan mendapatkannya. Ini hadis riwayat Imam Hakim. Jadi dalam hadis ini Nabi menggambarkan bahawa Al-Hayyu Al-Qayyum itu adalah nama Allah yang agung, terdapat dalam 3 ayat dalam Al-Quran. Suratul Baqarah, Ayatul Kursi 255, suratul Imran ayat 2, dan surat Taha ayat 111. Jadi di sini kita lihat di dalam Quran ini, dalam ayat 255, ayat suratul Baqarah dalam 255 itu Allah merupakan ayat yang paling banyak menyebut nama Allah. Sebab tu ayatul kursi ni dia hebat. Dia punya kelebihan yang hebat. Tapi bila kita baca tu, kelebihan yang pertama, janganlah kita nak tengok dia boleh halau jin. Boleh bunuh jin yang jahat, ataupun boleh halau manusia. Boleh halau manusia, boleh bunuh manusia. Biiznillah dengan izin Allah. Maknanya dia ada satu kelebihan yang hebat lah ayatul kursi ni. Tapi jangan kita nampak yang kelebihan-kelebihan yang kita kata samping-samping. Yang sebenarnya kelebihannya ialah kita nak mengagungkan Allah tu kelebihan dia bila baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mengagungkan Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Mengagungkan Allah lagi. Jadi dalam ayatul kursi itu ada banyak nama Allah. Jadi sebab itulah ayatul kursi ini jadikan sebagai amalan kita. Amalan kita, sebab amalan ayatul kursi ini dia merupakan amalan yang besar, kerana di situ banyak nama Allah. Kita puji Allah lah. Bila kita sebut nama Allah, sebenarnya kita buat apa? Tuan-tuan dan puan, kalau kita tanya diri kita kan, saya sebut nama Allah sebenarnya buat apa? Sebut nama Allah ni sebenarnya kita memuji Allah. Kita puji Allah, kita puji Allah, kita agungkan Allah. Sebab dia sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita sebut ya Allah kan, contohnya kan. Ya Rahman, ya Rahman, kita sebut nama Allah. Sebenarnya kita sebut nama Allah tu, hati kita nak rasa kita sedang memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Itu perasaan hati kita. Kita rasa kita ni kerdil, kita ni hamba, kita ni perlukan Allah, kita ni bergantung pada Allah, kita ni berharap pada Allah. Kita berharap pada Allah. Ini perasaan orang beriman. Sebab tu bila disebut nama Allah, dia akan rasa apa? Dia akan rasa tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bila berzikir pada Allah, rasa jadi tenang. Kenapa? Sebab dia mengagungkan Allah. Dia rasa bersama Allah. Allah memerhatikan dia, Allah mengawasi dia, Allah tolong dia, Allah pelihara dia. Dia rasa macam tu. Baik, antara kisah-kisah kehebatan Ya Hayyu Ya Qayyum, ini saya nak bacakan beberapa kisah-kisah, tapi kita tak banyak masa. Antaranya ialah kisah Perang Badar. Perang Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Perang Badar. Perang Badar ni kira antara peristiwa besar lah yang berlaku dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berlaku pada bulan Ramadan. 17 Ramadan
tahun yang kedua hijrah. Lepas hijrah, tahun yang kedua, Ramadan, perang. Bayangkan, hijrah, tahun pertama tu, masuk tahun kedua, Ramadan, perang, Badar. Dan pasukan Islam jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan kaum musyrikin. Jadi orang Islam sikit pula, 313 orang. 313 orang. Kemudian begitu juga digambarkan, bukan saja sikit dan kecil, senjata pun tak ada, hanya 8 belah pedang je kalau tak silap saya. 8 bilah pedang sahaja. Ada 313 orang, 8 orang je pegang pedang. Pegang pedang yang ada besi, pedang besi. Yang lain pelepah tamar je. Kayu Kayu je. Pelepah tamar ni macam kayu lah. Jadi kita lihat, bukan saja sikit, tak cukup orang, tak cukup anggota nak lawan ni. Alat perang pun tak ada. Kemudian mustada'afin. Ramai yang daripada golongan yang daif. Miskin, kasut pun tak ada. Kita nak perang kena pakai boot. Kena pakai kasut, tak boleh pakai slipper. Siapa yang perang pakai slipper, akan kena marahan komandan dia. Mana boleh pakai slipper pergi perang. Naik motor tak boleh pakai slipper, apa lagi pergi perang. Pakai kasut, tak boleh. Nabi, sahabat-sahabat Nabi mustada'afin, kasut pun tak ada. Ada yang kaki ayam, ada yang pakai sandal aja, jadi dalam keadaan serba kelemahan, kekurangan, tetapi arahannya kena bertembung dengan musyrikin. Arahan dia kena bertembung, tak cukup. Jadi sebab tu perang ni, tuan-tuan dan puan, akhir zaman kita kena faham, perang ni, pertembungan kita dengan tentera, dengan Dajjal, tak semestinya kita mesti cukup lengkap. Saya dah belajar silat, saya dah boleh terbang sana sini, saya dah kekuatan saya, perut saya six pack. 7 pack ke 6 pack? 6 pack. 6 pack. Perut mesti 6 pack, muscle mesti naik, belajar silat, cara pukul orang apa semua. Kena ada kuda, kena ada panah. Baru boleh pergi perang. Tak. Perang dia berlaku dalam keadaan kita paling lemah. Kalau ada senjata pun kita lemah banding dengan senjata orang tu. Dengan nuklearnya, dengan bomnya, dengan apa yang M60-nya. Sekarang guna drone. Tuan-tuan tengok dalam huraian mereka tentang tentera sekarang. Dia guna drone. Drone bukan drone besar-besar bagak-bagak tu. Drone kecil-kecil, halus-halus. Macam bentuk jam ni je. Kecil, halus. Dan very precise. Saya tengok dah. Dia tunjuk. Dia nak bunuh seseorang tu. Masa dia datang ramai-ramai, dia turun daripada kapal terbang tu. Macam lebah. Bayangkan lebah kejar kita boleh elak tak lebah tu? Lebah serang kita, boleh elak tak? Kita tak boleh elak. Memang confirm kalah lah. Memang bengkak lah kalau kena lebah ni. Kecuali masuk dalam air. Dia tak boleh masuk air. Jadi drone ni dia turun macam lebah. Macam kan. Kemudian dia akan tengok, dia akan scan bawah. Dia scan. Dia tengok muka Nok Azman, dia muka tengok ni, muka tuan-tuan scan. Tengok. Ini semua target kita, sasaran kita. Maka setiap satu tu dia akan pergi zoom. Dia pergi ke kita. Tepat dia akan tembak dekat tempat kita sujud ni. Tempat kita sujud ni dia akan tembak. Dia akan pop, melekat kat sini. Dia bila melekat, dia akan tembak. Pum, tembak peluru, pecah otak. Otak pecah. Pum, dia lagi. Saya tengoklah senjata tu. Saya tengok dah. Tuan-tuan pun boleh tengok. Dalam YouTube pun banyak. Cuba tengok je lah drone kan. Jadi, nak lawan dengan drone. Kita panah baru nak macam gini, pop dah sampai. Baru nak macam gini dah sampai. Atau baru nak tembak dah sampai. Dah sampai dah. Jadi kita nak lawan macam mana? Janganlah kata aku ni, bukan kata tak boleh berkuda manah. Memang bagus. Itu sunnah. Kena buat. Kenapa buat? Sebab sunnah. Buat sebab sunnah. Bukan buat sebab kita nak kuat. Memang kuat dan sebagainya. Tak. Buat sebab sunnah. Sebab lawan tak semesti ada panah. Tak semesti ada senjata. Orang Islam. Macam Badar lah. Perang Badar dah lah sikit 313 orang. Kemudian pedang pun 8 bilah je. Kasut kelengkapan perang pun tak ada. Silat pun tak belajar. Sahabat-sahabat tak sempat belajar silat. Tak sempat belajar taekwondo, karate tu. Tak sempat. Jadi
ketika berhadapan dengan perang di akhir zaman ni pun sama juga. Sebab tu jangan takut dengan manusia. Jangan takut dengan drone. Saya ada kawan seorang datang hantar mesej ke saya. Ni ustaz, ni drone ni. Dia bunuh pimpinan-pimpinan di Afrika dan pimpinan di sana dia gunakan drone ni, pum, tembak. Tepat, Jadi timbul satu perasaan, macam mana kita ni? Macam mana nak lawan? Takut kan? Jadi kenapa kita nak takut dengan drone? Sedangkan yang bagi nyawa kita ni Allah. Kan? Sebab kita tidak ada Ya Hayyu Ya Qayyum. Tak ada Ya Hayyu Ya Qayyum. Tak ada. Dalam hati kita tak ada Ya Hayyu Ya Qayyum, tak ada. Dalam pemikiran kita Ya Hayyu Ya Qayyum tak ada. Kita dekat lidah aja. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Tak ada kat hati pun. Jadi sebab itulah nombor satu, kita lihat dalam perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin sahabat-sahabatnya berdepan dengan keadaan serba kelemahan. Dia ceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang menjadi salah satu daripada komandan perang, salah satu panglima perang pada masa itu. Maka dia mengatakan bahawa Rasul SAW berdoa, angkat tangan macam itu, berdoa. Sebab bila dah mula perang, Rasulullah pun bersujud pada Allah. Maka Ali menyatakan, sebelum aku turun ke medan perang, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu, itu zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Nampak? Ini Nabi sebut ni. Nabi berzikir dia. Maka Ali kata Ya Hayyu Ya Qayyum. Nabi duk sebut Ismul Azam yang ada dalam Ayatul Kursi, kata Sayyidina Ali. Maka setelah bergabung dengan pasukan dan memberi pengarahan, kemudian Sayyidina Ali keluar pergi ke depan berlawan dengan kafir musyrikin tadi bersama dengan sahabat-sahabat tadi. Kemudian Ali teringat Rasul tengah lawan tu, Ali teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, patah balik nak tengok Nabi apa jadi. Kokok dah ada orang buat apa ke sebagainya, nak protect Nabi. Maka Sayyidina Ali patah balik dan dia melihat Rasulullah SAW masih lagi di tempat tadi tu, masih lagi sujud. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Agaknya apa perasaan Nabi SAW? Agaknya lah kan. Tentulah Nabi merasakan rendah diri kepada Allah, minta pada Allah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi terus mengucap Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Akhirnya perang dimenangi oleh orang Islam, kata Sayyidina Ali. Dan Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang selalu menyandarkan, meletakkan pergantungan perjuangan mereka kepada Allah. Setelah berusaha, berjuang, mereka berperang, mereka bertembung, berlawan, tanpa ada rasa lemah dan ni menyeru nama Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi kita lihat inilah dan kedahsyatan Al-Ismul Azam menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 123 126. Wa laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ila akhirlah. Kita masih tak banyak, tinggal beberapa minit. Sungguh-sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah pada ketika itu orang-orang yang lemah, mustadhafin, orang lemah. Kerana itu bertakwalah kepada Allah. Jadi Allah tolong kamu ni masa Badar ni, dan kamu padahal lemah, maka pada itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Jadi kita kena takwa pada Allah supaya kita boleh bersyukur pada Allah. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup lagi bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3,000 malaikat yang diturunkan dari langit? Jadi Nabi ingatkan sahabat-sahabat, kita ni ada 313 orang, tak ramai. Kita ni senjata pun tak cukup, semua serba kurang, tak belajar silat lagi, tak belajar taekwondo, karate tu, tak ada, semua belajar semua tu. Kita pun bukan orang yang hebat-hebat dalam berperang. Tapi Allah ditanya, cukup tak kalau Allah memberikan bantuan 3,000 malaikat? Daripada 313 jadi 3,000. Ya, cukup.
Kan? 3,000 bukan manusia, malaikat. Jika kamu bersabar dan bertakwa. Kemudian jika kamu bersabar, berhadapan dengan kesusahan ni, ketakutan ni, ancaman ni, dan bertakwa, meletakkan matlamat Allah, meletakkan syarak di depan, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu, dan mereka datang serang. Nampak orang kafir musyrikin serang 1,000 lebih datang. Nescaya Allah akan menolong kamu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Ada 5,000 malaikat lagi. Allah sayang kat orang beriman ni, terutamanya orang beriman yang puji dia, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Allah sebut, cukup tak 3,000? Cukup tak 3,000? Cukuplah 3,000. 3,000 orang kafir musyrikin ada 1,000 lebih je. 1,000 je. Kan? Cukup tak 3,000? Kan? 1 lawan 3. Banyak orang Islam tak buat apa, tapi orang Islam pergi juga perang. 3,000. Kemudian bila kamu bersabar, kamu bertakwa, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar lagi 5,000 lagi, 8,000 malaikat. Malaikat 8,000. Satu malaikat pun cukup dah nak menghancurkan. Ini 8,000 malaikat Allah menghantarnya. Yang memakai tanda, ada tanda. Ada tanda. Malaikat ada tanda. Siapa ni? Malaikat datang. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bantuannya itu melainkan sebagai kabar gembira, kemenangan kepada kamu, dan agar tenteram hati kamu kerananya. Dan kemenangan itu hanyalah daripada Allah. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah ada kemenangan melainkan daripada Allah. Jadi kita nak menang ni, akhir zaman, nak lawan siapa? Tentera Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Nak lawan siapa? Siapa pun, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kemenangan. Jadi jangan kita ingat kita ni yang kena buat ni, buat tu, sebagainya. Tak, kita bergantung pada Allah. Jangan bergantung pada diri kita. Saya baca sikit lagi. Dalam hal ini, Sayyidina Umar pula. Ni ceritakan Umar. Tadi Sayyidina Ali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada hari terjadinya perang Badar ni, Sayyidina Umar pula cerita. Apa kata Sayyidina Umar? Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat-sahabatnya hanya berjumlah 313. Jadi Nabi tengok, kira-kira ada 313. Dahlah 313. Pedang pun ada 8 bilah je. Kemudian tengok semua mustada'afin, bawa pelepas tamar je. Nak lawan dengan komando-komando Khalid Al-Walid. Nak lawan dengan komando-komando tu, kan? Maka Rasulullah SAW menghadap ke kiblat. Rasulullah pergi menghadap kiblat. Ketika itu kiblat ni mana? Kiblat tadi di Masjidil Aqsa pada masa itu, kan. Dan berserban, Rasulullah ada serban dan selendang terletak di punya kita panggil apa ni, bahu ni, kan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa doa dia? Ya Allah, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Penuhilah, kata Rasul. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, penuhilah untukku apa yang telah engkau janjikan. Nabi minta Allah penuhi janjinya. Nak nampak kan, Nabi begitu berdebar-debar. Ini perang pertama, Nabi berdebar-debar melihat kekuatan umat yang 313 orang. Nabi angkat tangan, kata, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, penuhilah apa yang telah engkau janjikan. Jika hari ini engkau menghancurkan kelompok umat Islam yang sedang berdepan dengan musuh, kalau engkau hancurkan kami, Ya Allah, kalau engkau hancurkan kami, Ya Allah, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini selamanya, Ya Allah. Tak ada orang dah nak sembah engkau. Dia cakap kat Allah. Nabi merayu kat Allah, minta kat Allah. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, penuhlah janjimu, Ya Allah. Nabi merayu kat Allah, minta kat Allah, mohon kat Allah. Dan Allah suka dengar orang memohon, orang minta. Allah suka, Allah redha. Allah suka dengar orang menangis minta kat dia. Maka Nabi pun mengajar kita, kata apa? Ya Allah, kalau engkau hancurkanlah golongan yang kecil ini, kelompok yang kecil ni, maka tak ada lagi dah orang yang akan sembah engkau, Ya Allah, selama-lamanya. Nabi minta kat Allah ni sungguh-sungguh. Bukan Nabi tak yakin Allah nak tolong, tak. Tapi
berdoa bersungguh-sungguh, menangis, minta pada Allah, itulah ubudiyah, itulah ibadah. Itulah ibadah. Bukan Nabi takut, tak. Berdoa tu ibadah. Berdoa sungguh-sungguh, menangis, minta ke Allah. Nabi minta, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Bukan Nabi tak yakin janji Allah, bukan. Tapi berdoa dengan sepenuh rendah diri, sepenuh khusyuk, minta pada Allah, itulah ibadah. Itu ibadah. Jadi doa ni ibadah. Tanda kita ni berubudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka engkau takkan disembah di muka bumi ini, Ya Allah, Ya Allah. Maka Rasulullah SAW pun terus mengucapkan kalimah Al-Ismul Azam sampai selendangnya jatuh. Jatuh selendangnya. Maka Sayyidina Abu Bakar menghampiri Rasulullah SAW dan dia pun ambil selendang, letak semula ke bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah SAW terus berdoa terus, sehinggalah Abu Bakar kata, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, cukuplah, Allah dah dengar, ya Rasulullah, pengaduanmu Allah dah dengar. Dia akan penuhi apa yang dijanjikan kepadamu. Maka pada saat itu turunlah wahyu Allah, suratul Anfal. Turunlah suratul Anfal. Saya bacakan makna lah. Suratul Anfal ayat 9. Turun. Allah datang, Allah terus beritahu apa dia. Maksudnya Allah respon. Kita tak boleh dah. Kita zaman kita dah tak ada dah. Tak ada wahyu. Zaman tu ada wahyu lagi. Ingatlah. Allah kata. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. 1000 malaikat, wup, masuk keluar, zup, masuk keluar, masuk keluar. Dan Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tenteram kerananya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Waman nasru illa min indillah. Dan kemenangan itu hanya daripada Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa, maha mulia, lagi maha bijaksana. Jadi disebutkan di dalam satu hadis yang lain dari Abi bin Abi Talib berkata, ni ayat ni turun masa ketika tu 1000, kemudian Allah tambah 3000, Allah tambah 5000. Nampak? Wah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah sayang kat orang beriman. Allah sayang kat Rasulullah SAW. Allah sayang kat orang beriman. Jadi kita pun sama juga. Kalau kita bersama-sama dengan sunnah Nabi SAW, Allah sayang kat kita, insya-Allah. Kita tak ada takut dah. Daripada Ali bin Abi Talib berkata, ketika terjadi perang Badar, aku ikut berperang, terjun di medan perang. Kata Nabi Sayyidina Ali, aku pun perang sama. Kemudian dengan segera aku kembali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dah masuk perang dah, Sayyidina Ali teringat Rasul, dia pun patah balik nak tengok Rasulullah SAW. Aku memerhatikan Rasulullah apa yang dilakukan. Maka aku dapati baginda sedang sujud. Orang pergi perang, Nabi minta ke Allah lagi, tak habis, sujud lagi. Dan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Tidak lebih daripada itu. Itu yang Rasulullah ucap ulang-ulang. Dah tak minta dah. Dah tak ada doa dah. Kecuali Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita pun sama juga. Ini Rasulullah ajar kita ni. Kan, maknanya kalau kita dah sampai peringkat tu, tak payah dah minta selesaikan masalah aku, Ya Allah, kesihatan aku. Tak payah sebut dah Ya Hayyu Ya Qayyum. Allah maha mengetahui dah. Masa tu kita fokus pada perasaan kita. Fokus pada perasaan kita. Rendah diri kita pada Allah. Dan hajat kepada pertolongan Allah. Kita ni hamba Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Maka Rasulullah SAW pun membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Maka kemudian aku turun semula ke medan perang. Kata Sayyidina Ali, aku pergi ke medan perang semula. Dan kemudian aku kembali lagi sekali. Pergi perang-perang, tinggal Rasulullah, patah balik tengok, masih sujud. Rasulullah masih sujud lagi. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Pergi perang, patah balik, Rasulullah masih sujud lagi. Dan Rasulullah masih membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan Rasulullah terus melakukan demikian sehinggalah Allah memberikan kemenangan. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Nak sebut kat sini,
Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ke Allah, minta bukan minta main-main. Kan? Minta sungguh-sungguh sebab Allah perintah kita minta sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh. Minta betul-betul. Insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah untuk pada hari ini kita akan sambung esok insya-Allah. Esok pula hari Senin kot esok lain. InsyaAllah kita akan ada kuliah malam ni. Saya akan sambung tahun-tahun fitnah. Saya akan sambung tajuk tahun-tahun fitnah. InsyaAllah malam ni 9.30. Kita akan bincang tentang apa dia strategi Dajjal. Dan kemudian kita akan ulang balik sedikit. Kemudian kita akan tengok apakah yang mungkin kita boleh sama-sama menghadapi. InsyaAllah esok hari Senin kita akan sambung kuliah kita bersangkutkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang mana kita dapati sebenarnya Ya Hayyu Ya Qayyum ni semua Nabi sebut, semua Nabi, semua Rasul yang berdapat ketusan, semua. Jadi dia akan kita akan perdalamkan lagi insya-Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum ini insya-Allah. Nabi Isa pun sebut, Nabi Musa pun sebut dan semua. Nabi Yunus pun sebut. Baik, jadi kuliah malam ni di di FB Live, bukan Zoom. Zoom hari Ahad insya-Allah. Ahad malam kemungkinan besar akan ada Zoom. Kita akan bincang tapi malam ni FB insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita. Jadi insya-Allah kita akan sambung A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik وتعاهدت على نصرة شريعتك فاسك اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها رشاد في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghis. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal arifin, Allahumma ja'alna minal muhibbin. Allahumma ja'alna ya Allah minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin, Allahumma ja'alna minal sabirin, Allahumma ja'alna minal syakirin, Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghis. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.